Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi sesama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Kita alhamdulillah dah sampai ke Kitabul Hudud, dan hari itu kita terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan tajuk bagaimana disabitkan zina itu, ataupun macam mana disabitkan untuk mengenakan orang tu dengan zina, apa cara-cara kita sabitkan. Dan kita kata dia ada dua cara je. Itu pertama dengan pengakuan orang berkenaan, kedua dengan penyaksian 4 orang saksi. Yang kita bincangkan tentang tajuk tersebut dengan panjang lebar, dan alhamdulillah kita dah ambil dua tempat sebab berkenaan. Adapun yang lain-lain tak cukup syarat tersebut, maka kita kata ia tidak boleh dilaksanakan hudud, tapi boleh ditakzir, yang kurang daripada jumlah hudud punya hukuman. Baik, hari ini sambung muka surat 208 buku kita. Itu matan Ghaiyatul Taqrib, matan Abi Syuja', matan Ghaiyatul Taqrib, matan Abi Syuja'. Baik, qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang buku kita, semoga Allah rahmati beliau, wa hukmul liwati wa ityanil bahaimi ka hukmiz zina. Wa hukmul liwati wa ityanil bahaimi ka hukmiz zina. Dan hukum liwat ataupun mendatangi binatang-binatang binatang-binatang ka hukmiz zina, seperti hukum zina. Maksud dia, tengok bawah, liwat liwat tu huwa ityanuz zakar fi duburihi, itu mendatangi, membuat hubungan pada seorang lelaki pada duburnya. Wa kadzalika ityanul unsa al-ajnabiyah, demikian juga membuat perkara berkenaan pada wanita yang ajnabi, yang bukan isteri pada seorang itu. Okey, ai ghair zaujati fi duburiha, pada duburnya. Okey, dan dikatakan sebagai perbuatan tersebut sebagai liwat. Dan perkataan liwat itu adalah diambil dari perkataan Lut. Sebenarnya dia diudul daripada perkataan Lut. Itu Nabi Allah Lut sebenarnya. Tapi kerana kaum dia tadi tak ada nama dia, kaum dia dikenal sebagai kaum Lut saja, maka direlatekan perbuatan tersebut kepada perbuatan kaum Lut. Perbuatan kaum Lut, Nabi Allah Lut alaihi salam. Jadi kita kata tajuk ni kita faham benda ni adalah di antara perkara keji yang diharamkan dalam Islam. Cuma saya tak tahu, saya dengar cerita sebahagian daripada sahabat-sahabat yang belajar Pakistan, kata ada fahaman di setengah ulama mazhab Hanafi kata benda tu tidak menjadi berat sangat. Wallahu alam. Sebenarnya tajuk yang saya dibincangkan dengan kita ni mazhab Syafi'i, dia kata hukum dia sama seperti hukum zina lah. Maksudnya kalau orang tu tak berkahwin lagi, maksud dia akan disebat dan juga disebat dan juga diusir ataupun di kuarantin dibuang daerah selama setahun. Adapun kalau sekiranya orang tersebut telah berkahwin, maka dia akan rejam sampai mati, sama seperti hukum zina. Dan mungkin balik perkara ini kerana percanggahan berkenaan satu hadis yang datang dari Nabi SAW. Kerana ada hadis yang datang menyuruh ataupun memberitahu bahawa benda ni orang yang melaksanakan benda berkenaan dia alladhi ya'ti bil hadud. Okey, dikatakan berkenaan dengan ini, Nabi SAW sabda, man wajadtum, bahasa kamu dapati melakukan amal kaum Lut, bahasa apa yang kamu dapati mereka ni melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan juga yang dilakukan padanya, yang fa'il dan maf'ul. Dalam Sunan Tirmizi, Abu Daud, dalam Sunan Tirmizi, dan sebenarnya
Percanggahan mungkin kerana masalah kesahihan lah, walaupun sebenarnya ikut sanad hadis ni dikatakan hasan oleh para ulama sebenarnya. Okey, dan memang kuatlah sebenarnya. Okey. Jadi dalam hadis berkenaan Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man wajadtumuhu, sesiapa kamu dapati dia ya'malu amala qaumi lutin, melakukan amalan kaum Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi, maka lakukan fa'il, betul, yang dua dan juga maf'ul bihi, yang dikenakan kepadanya. Tukang buat yang dia kena buat, dia kena dibunuh. Kalau dia kata sekiranya benda tu dalam keadaan rela lah, suka, kalau dia kata rogol, macam sama, kalau dia kata satu pihak yang memaksa, satu pihak yang kena, sama macam dalam zina lah. Zina sebelah pihak ni actually orang yang hanya orang yang melakukan saja kena. Yang dipaksa ke atasnya ataupun dia macam wanita sebut dalam kisah rogol dan sebagainya, dia tidak akan dikenakan hukuman. Tak akan dikenakan hukuman. Yang kena hanyalah pelaku perbuatan saja. Okey, jadi dalam tajuk ni, hadis inilah yang dipercanggahkan. Dan memang kita kata ada yang lafaz datang, contoh macam Imam Tirmidzi ni sebut dia kata qala Abu Isa At-Tirmidzi, inna ma yu'rafu hadzal hadis an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal wajh, wa rawi Muhammad bin Ishaq hadzal hadis, dan telah meriwayatkan hadis ni Muhammad bin Ishaq daripada Amr bin Abi Amr, faqala, dia kata dalam hadis tersebut, mal'un, siapa yang buat benda ni dilaknat, man amila amala qaum Lut wa lam yadhkur fihi al-qatl, tak disebut berkenaan bunuh. Okey, wa dzakara fihi mal'unun man atal bahimatan, dan disebut juga, dan ni tajuk dia dilaknat siapa-siapa yang datangi binatang, dia datang binatang, dia buat kerja dengan binatang, ayam ke, itik ke, lembu dan sebagainya. Jadi kerana itulah dia kata, dan telah riwayatkan hadis ini daripada Asim bin Omar, daripada Suhail bin Abi Saleh, daripada bapa dia, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Nabi kata, faqtulu fa'ila wal maf'ul bihi, hadha hadis fihi isnadihi maqal wa lan ilfu ahadan rawahu an Suhail bin Abi Saleh. Kalau tak berarti riwayatkan hadis ni daripada selain Suhail bin Abi Saleh, ghairu Asim bin Umar, wa Asim bin Umar ni yudha'af fi hadisihi fil hadis min qibali hifzihi waqtalafa ahlul ilmi, mana dia ni dia salah seorang perawi tu dia ada masalah hafalan dia. Dia orang kata hafalan tak kuat. Jadi bercanggahan ahli ilmu berkenaan dengan had liwat. Maka melihat sebahagian ahli ilmu bahawa ke atasnya rejam jika dia telah ahsan, maksud dia telah berkahwin, ataupun tak kira dia dah tak berkahwin ke dua-dua sekali kena. Ini ada pendapat Malik dan juga Syafi'i dan Ahmad serta Ishaq bin Rahawih. Berkata ahli ilmu dari fuqaha tabi'in, dikatakan Hasan Basri, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Rabah, Atha bin Abi Rabah dan lain-lain, berkata had liwat ni hadis zina. Maksudnya kalau ikut Imam Syafi'i sendiri sebenarnya bunuh, bukannya ni. Tapi Syafi'iyah, okey, dan kebanyakan ahli kufah sebagainya mengatakan bahawa tak wajib bunuh. Ini percanggahan lah. Dan macam saya kata, pendapat tu memang dalam mazhab Ahmad. Kalau siapa-siapa belajar kitab yang mazhab Hanbali, dia hukum bunuh untuk orang macam tu. Bilang bukan bunuh lah. Bukan bunuh. Syafi'iyah belakang tu dia kata. Kalau Imam Syafi'i sendiri, kalau ikut daripada apa yang disebut oleh Imam Tirmidzi dekat dalam syarah hadis ni atau penjelasan hadis ni, dia kata bahawa yang kata tak kira orang tu dah berkahwin ke tak berkahwin ke, dia akan direjam. Ini pendapat ni Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawih. Okey, manakala pendapat satu pihak yang lain dia kata dia hadduz zina. Hadduz zina maksud dia macam mana zina lah. Kalau zina tu kita sebat orang yang tak kahwin, kita rejam orang yang dah kahwin. Itu konteks dia. Dan kita kata benda ni percanggahan lah. Tapi kita balik pada asas negara pakai apa. Kalau negara tu pakai hukum bunuhlah. Kalau negara tu pakai tidak. Contoh macam di Yaman Yaman, dia pakai hukum bunuh. Siapa-siapa yang dia dapati buat kaum liwat ni akan dibunuh. Jadi janganlah sampai terkeluar kisah ni berlaku dan sebagainya, tak kira student ke apa, kalau dapat tahu kepada kerajaan Yaman, dapat dibuktikan, dibunuh. Dia takkan tangguh-tangguh. Macam kes yang ada kita tembak dia bunuh kan, dia akan buat macam tu juga. Sebab benda ni besar. Maksudnya kalau dapat jatuh hukum, dia akan dihukum bunuh. Jatuh, sabit kesalahan. Di Yaman, liwat ni hukum dia bunuh. Pelaku perbuatan dan juga yang dibuat padanya perbuatan berkenaan, kalau dia rela dan redha, kan, rela dan redha,
Tapi macam kalau tidak kena pegang ramai-ramai lah, kan? Takkanlah dia hulu punggung dekat orang, masalah juga. Ini kes pelik-pelik ni panggil. Kes pelik, kena liwat tanpa pegang sebagainya. Ini lawak juga. Masyarakat kita pelik. Sebab liwat ni dah jadi macam benda biasa. Budak kecil pun tahu apa liwat, kan? Ini kita kata benda yang kita kata kerana masalah politik sampaikan semua orang duk terlibat sama. Walaupun sebenarnya hukum dia tadi ada dalam Islam. Cuma kita mungkin dalam kitab yang kita mantap ini dia pegang pada apa Syafi'iyah. Apa yang kita kata yang apa dia kata macam pendapat ni ada pendapat As-Sauri dan juga ahli ilmu Kufah serta Ibn Nakhai, Atta bin Rabah, Hasan al-Basri. So diorang kata benda ni adalah di antara perbuatan yang inilah kena macam zina punya. Untuk lepaskan tidak. Mesti kena. Cuma masalah di mana duduk dia. Kerana kata ikut yang pendapat pertama, hukum bunuh. Berdasar pada hadis yang kita baca ni, Sunan Tirmizi 1456. Dan Abu Daud pun ada lafaz lain. Ada lafaz yang lebih kurang sama, Jadi ini di antara apa hadis Abu Daud, hadis nombor 4462. 4462. Okey. Dan hadis Abu Daud an Ibn Abbas qala sallam man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Mana saya bukan dapati apa dia melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku perbuatan dan juga yang dikena buat padanya. Konteks dia kalau dia redha lah, kalau dia rela dan suka. Jika kalau dia dipaksa dan dia maksud dia dengan paksaan, maka dihukum orang yang melakukan saja. Tapi hukum tadi macam kita sebut. Dalam buku kita baca ni dia kata hanya kena kepada tajuk sakat macam hadduz zina. Dia ambil pendapat kedua. Tidak lepas Tidak lepas. Mesti kena. Baik. Dia kata wa uqubatul fa'ili, nota kaki bawah tu, depan nombor 1. Wa uqubatul fa'ili. Okey, kenapa tak sebut kat situ? Kenapa dalam dia punya kurungan tu disebut tentang isteri tak masuk? Di sini masalah pasal dalam masalah nikah dulu kita kena sebut, kita ada bincangkan tentang tajuk ni. Mana tak sepatutnya berlaku dan kalau terjadi memang ada kafarah lah ke atas suami sebut. Ada kata kena bayar 1 dinar, Allah alam, saya tak pasti. Pasal benda tu dipercanggahkan. 3 pendapat kan? 3 pendapat kan? Ada kata denda, ada kata sekian, ada kata sekian. 1 dinar, 2 dinar. Dia setengah satu lagi yang tak ingat. Dia cakap pasal benda tak disepakati, kita tak apa ni sangat. Pasal mungkin kerana apa? Kerana mungkin ada kalau suami isteri mungkin takut accident, tak sengaja. Wallahu alam. Cerita dia kerana kata antara suami isteri dia mungkin tak dibincangkan dengan panjang lebar lah. Tapi diharamkan, haram sama sekali untuk suami tadi buat benda berkenaan. Maka atas dia ketika itu hanyalah kafarah yang ditentukan ke atas dia. Tapi kalau bukan isteri dia, dan ada baru timbul tajuk. Hukum dia sama seperti hukum zina lah. Sama seperti hukum zina. Maka berzina dia kena sebatlah, kena rejam lah kalau dia kahwin. Baik. Dia kata uqubatul fa'ili li hadzal uqubati li hadza ka uqubati zina. Uqubatil fa'ili, hukuman pelaku li hadza bagi perkara ini ka uqubati zina, seperti hukuman penzina. Hukuman zina. Liannahu fahishah. Kerana dia adalah perkara keji. Fayurjamu in kana muhsana, maka dia akan direjam in kana muhsana jika adalah dia muhsan, orang yang muhsan. Muhsan ni kita kata ada 5 syarat. Apa? Balik, berakal, merdeka, berkahwinan yang sah, dan kemudian pernah berhubungan dengan isteri dia dalam perkahwinan yang sah tadi. Cukup 5 syarat tadi, dia muhsan. Sekalipun perkahwinan telah pun tamat, isteri dia mati ke atau berlaku perceraian yang dengan isteri dia dikira muhsan. Maka tak boleh. Bahkan hukuman dia akan kena. Kalau dia akan dihukum rejam kalau sekiranya berlaku benda ni. Wa yujladu wa yudrabu in kana ghayra zalika. Dan dia akan disebat dan juga dipukul jika dia bukan daripada itu. Selain itu, bukan dia muhsan, maka dia akan disebat. Faham Okey, jadi itu hukum yang dipakailah dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i ni kata benda tu ada hukum bunuh. Wa ammal maf'ulu bihi wa fihi, adapun orang yang dibuat padanya perbuatan tersebut, fayuqamu alaihi had ghairu muhsan mutlaqa, maka dia akan dilaksanakan ke atasnya had muhsan secara mutlak. Mana memang secara automatik kena had muhsan. Mesti kena had muhsan. Ghairu muhsan, mana kena sebat je, not more than that. Secara mutlak, had untuk orang yang tidak berkahwin. Walau kana mutazawwijan, sekalipun dia dah kahwin.
Kalau katakanlah dia jadi maf'ul fihi, maf'ul yang kena perbuatan tersebut, maka kalau dia berkahwin sekalipun, hukum dia macam tak berkahwin. Li'anna zanil muhsan, kerana penzina yang muhsan ni, huwa man yata'u, dia adalah orang yang melakukan persubuhan tadi. Au yuta'u, ataupun wanita yang dipersubuhi. Wa ta'an sabaqalahu, dan apa, wa ta'an sabaqalahu naziruhu ala wajhi mubah, dan apa, persubuhan tadi telah berlalu padanya yang serupa dan bentuk yang sama dan bentuk yang halal macam tu. Dan kita kata tak pernah halal pun persubuhan dalam bentuk dubur tadi, memang tak pernah halal pun. Jadi dengan sebab itu kita kata wa ma utiya fi duburi la yatasawwar fihi hadha, dan siapa yang disetubuhi pada duburnya, tidak digambarkan benda ni ada pada dia. Maksud dia melakukan, okey, boleh ya, okey. Dia pertama, dia bukan dia buat, dia yang kena buat. Okey, kalau macam perempuan yang di perzinaan dengan wanita, dia yang disetubuhi. Okey, tapi dalam sama kena tajuk ujung tu, benda tu telah berlaku sebelum tu dalam bentuk yang halal. Mana ada liwat yang halal? Faham tak? Tak ada liwat yang halal. Jadi dengan sebab itu tak timbul tajuk berkenaan dengan nak disamakan hukum tadi dengan hukum wanita, orang yang muhsan, orang yang telah berkahwin. Faham tak? Jadi pasal barang siapa yang disetubuhi pada duburnya, tidak digambarkan padanya perkara ini, maka dia tak akan jadi muhsan. Ini pendapat berkenaan tajuk inilah. Kerana kata kalau kita balik pada hukum yang tu, dia akan laksanakan macam apa, macam yang itulah. Kerana kadang-kadang dia dua konsep, satu yang terpaksa atau satu yang biasa. Pasal kalau yang biasa, dia kejap-kejap dia katakanlah dari hukum pada pelaku perbuatan tadi tu, benda tadi, okay, kena rejam, mati katakanlah, dia boleh pula pergi merayau nanti kan, cari pahu baru. Faham tak? Dia akan gesir-gesir badan dia kat orang dan masalah. Dengan sebab itu kita kata, kadang-kadang memang hakim akan tengok keadaan lah. Mungkin kalau dia kata benda tu baru, dia lepas. Kalau tidak, mungkin dia akan laksanakan sama seperti orang yang melakukan benda berkenaan, terus dijalankan macam tu. Okey? Maka maksud dia akan dihukum dengan hukuman macam orang yang muhsan juga. Kerana asas dia, kalau dia kata dia ni merebakkan suasana tadi. Dan kumpulan-kumpulan macam ni sebenarnya, setahu pengalaman saya tengok, dia perlukan kepada kumpulan. Kalau dia seorang-seorang tak jadi. Dia tak jadi. Macam orang yang biasa lembut-lembut ni kan, dia mesti ada kawan. Kalau tak ada kawan, takkan jadi. Keras, serius. Ada kami dekat Yaman, dekat ada budak-budaknya lembut-lembut ni kan, campak dekat tengah tempat kabilah Yaman. Jadi keras straight. Ada dah rupa au dah, tak ada dah, hilang. Datang kawan, start dia ni balik. Mula ambil gencu lah, sekian lah, dia macam tu. Dia kena ada satu macam environment. Pasal biasanya budak-budak macam ni jadi kes macam tu sebab kadang-kadang kakak dulu gatal pergi make up dia. Kakak kata sini akak make up kan, dia pun sedap juga kan. Jadi last sekali benda tu jadi masalah. Dia mempanjangan sebenarnya psikologi jiwa dia. Faham tak? Jadi kadang-kadang dia perlukan pada kawan. Tak ada kawan, dia hilang. Tak ada kawan, dia boleh jadi normal balik. Tu hormon tu satu benda lain sebenarnya. Percayalah cakap saya, hormon tu tadi berdasarkan suasana. Tunggu, hormon kita keluar berdasarkan suasana. Betul tak? Tak. Hormon tu, kalau dia kata suasana macam ni, baca kitab bahasa Arab, baca tafsir, boleh ke tiba-tiba keluar gambar bukan-bukan kat kepala kita? Tak ada kan? Tapi kalau kita duduk diam, tampak perempuan, lelaki cium dan sebagainya, start dah kita nak keluar kepala. Dia perlukan suasana. Hormon tak jadi dengan tiba-tiba. Adrenalin nak keluar, perlu ada benda suasana dia. Kan kita tengah nak marah kan, ketika tu dia keluar. Dia bukannya datang dengan tiba-tiba out of the blue, tiba-tiba hormon dia keluar. Memang kita nafikan ada kecacatan. Manusia cacat ada. Tapi cacat itu bukan syarat. Bukannya semua cacat ke? Tak. Separuh tak cacat pun. Bahkan solution peliknya bila doktor-doktor ni, doktor-doktor kita tengok, doktor-doktor klinik ataupun doktor-doktor yang jual ubat-ubat ni kan, farmasis. Dia bila orang tu nak gatal jadi opposite sex, dia bantu. Contoh macam orang tu nak jadi perempuan, ambil ni, ambil estrogen, ambil sekian. Faham tak? Bila orang tu nak jadi jantan, ambil kau testosteron dan sebagainya. Dia transfer haram lah. Haram, confirm haram. Kalau dicacat lain cerita. Cacat dua tu lain cerita. Kena dapatkan betul-betul, doktor buktikan bahawa dua. Contoh macam dia ada kemaluan yang lelaki tapi tak berfungsi langsung. Maka dengan sebab itu baru timbul tajuk. Tapi sekarang ni kalau dia kata ada fungsi dan sebagainya, tak boleh. Kalau dia layankan sangat, dia pergi ambil pula ubat bagi doktor, waktu mula naik borada dan sebagainya, masalah. Sedangkan sepatutnya diberikan di opposite. Contoh macam perempuan
yang beria apa nak jadi jantan, bagi dia testosteron, tengok menjadi. Dia tukar terbalik lah. Dan apa kan dia bagi perempuan dia. Kalau kata jadi bagi estrogen, dia akan jadi perempuan lah. Itu patutnya bantu. Tapi dia orang sekarang ni macam dia kata kebebasan hak orang tu nak milih jantina apa. Itu bukan hak kita. Makanya tak boleh digalakkan. Memang kita tak nafikan akan ada timbul. Contoh macam manusia ni lahir, kalau lelaki dia punya kromosom dia XY, perempuan XX, betul. Tapi ada kadang-kadang terjadi manusia ni lahir dengan tubuh badan dia lelaki, tapi dia XX. Dan ada pula yang lahir tubuh badan dia perempuan, tapi XY. Jadi kadang-kadang kemandulan dan sebagainya berlaku dengan sebab itu. Allah Ta'ala jadikan benda jarang-jarang. 1 dalam 1 juta, 1 dalam 2 juta, 1 dalam 1000, 1 dalam 500. Bukannya itu semua orang. Kebanyakan orang adalah normal. Sebab kenapa kita tahu normal itu apa? Cacat itu apa? Supaya kita dapat bezakan. Jadi Allah Ta'ala dijadikan macam tu supaya kita sedar. Dia yang mengawal segala-galanya. Mak makanlah buah ke apa, buah ciku ke buah apa sekalipun, anak tu tak putih juga. Jangan kita perasan. Pasal itu adalah benda yang Allah Ta'ala aturkan, keaturan kita. So, sebab itu apa jadi dia kata berkenaan dengan tajuk ni macam orang yang apa jadi apa lembut-lembut ni sebagainya, ada separuh yang lembut tu lembut saja. Tak timbul tajuk dia membuat hubungan lelaki-lelaki. Ada separuh tu ya. Ada separuh tu rupa lelaki betul, tapi buat kerja macam ni. Memang kata lelaki dia suka jantan-jantan, tengok jantan dia kejip-kejip mata. Masalah juga. Ini kisah betul ni. Dulu kalau kami ingat waktu kecil tu, budak-budak Kuala Lumpur ni sungai tak ada, kotor kan. So biasa pemandian ada empangan kelanggit tu. Empangan kelanggit, budak mandi. Ada pakcik-pakcik kat situ datang pergi raba budak-budak. Iya, percaya lah cakap saya. Iya, pakcik sesat lah. Tapi pakcik tu jadi cerita. Kadang-kadang saya, kawan-kawan saya kita orang macam nampak pakcik tu pergi kat budak kita pukul. Buat cara macam pukul dia suka lah. Pukul-pukul dia, lemaskan dia kan. Dia raba budak ni, raba budak tu. Tak ada kerja lain. Manusia sakit jiwa. Betul kata dia dewasa duduk lepak dengan budak mandi kat tepi empangan tu. Confirm lah dia masalah sikit kan. Jadi tu cerita dia. Benda tu ada jadi kes. Tapi dari segi physically ada separuh tu yang dah kahwin betul dan sebagainya, ada anak tapi masih lagi. Kalau peluang raba jantan, itu masalah, dia sakit jiwa. Dan kita kata benda tu, kita kata manusia ni ada macam-macam benda, keinginan. Tapi kita kata keinginan tadi disekat dengan takwa. Bila rasa takwa, rasa Allah Ta'ala perhatikan kita kuat, maka benda tu nampak, rasa dan sebagainya, kita akan sekat. Mata kita nampak tepi jalan, kita tutup. Apa kita nampak? Pasal kita Allah Ta'ala perhatikan kita. So konsep berkenaan dengan tajuk apa liwat ni, kita kata dua pendapat lah. Tapi yang sekarang ni Syafi'iyah pakai bahawa orang yang yang dihukum macam hukum zina, kalau dia dah berkahwin akan dihukum 2 jam. Kalau sekiranya tak berkahwin lagi akan disebat 100 rotan dan dikurung selama setahun. Jumhur pilih apa? Jumhur setahu saya pilih bunuh. Berdasar pada hadis Sunan Abu Daud dan Tirmizi tadi, dia pilih untuk bunuh. Kalau dia kata mereka ni memang sama-sama suka-suka, hukum bunuh. Macam saya katalah, macam di Yaman dan sebagainya, kalau tak tahu bunuh. Dia takkan bagi can. Berdasar pada hadis Nabi. Dan kita kata balik pada asal apa undang-undang negara tadi lah. Macam di Yaman diwartakan, siapa yang buat berdasar pada hadis Nabi tadi, barang siapa kamu dapati dia membuat amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan juga yang dibuat padanya perbuatan berkenaan. Pelaku perbuatan dan juga yang dibuat padanya perbuatan berkenaan. So, jadi ini pasal menyekat. Bahkan kali kita tahu bahawa ada sebagian doktor dan sebagainya mengatakan AIDS juga terlibat dengan benda macam ni. Banyak macam kumpulan tahu tak, pasangan pertama yang kahwin lelaki-lelaki. Bukan yang Melayu itu baru lagi. Yang mula-mula sekali. Negara yang mula sekali membenarkan kahwin jantan-jantan ni adalah Perancis. So pasangan yang mula kahwin tu, pasangan tu berasal daripada Amerika Syarikat. Nak kahwin kat Amerika Syarikat tak ada undang-undang lagi bolehkan. Undang-undang bolehkan kahwin jantan-jantan yang Amerika Syarikat pada setengah-setengah tempat. Hanya dibuat pada zaman Bush ke? Bukan Bush. Siapa lepas tu? Clinton. Zaman Clinton. Kan? Agak Reagan lama sangat. Jauh sangat tu kak. Zaman tu tak ada lagi. Dia baru lagi. Zaman Clinton, di mana ketika tu dia orang benarkan, ada setengah wilayah benarkan kahwin jantan-jantan. Kalau tidak dulu nak kahwin jantan-jantan, Perancis. Dan nak jadi cerita, pasangan yang kahwin pertama tu mati. Dia punya yang maf'ul dia mati. AIDS. Dengan ada gambar dia. Nak tunjuk ke tidak? Tak tahu dah. Salah tunjuk ni, takut gambar bukan keluar. Sekejap.
Dia masalah sikit. Dia kan freeze. Kau terkeluar juga masalah. Dia ada pasal dalam satu buku tu. Dalam buku berkenaan dengan apa salah seorang pengarang berkenaan dengan tajuk perubatan dari segi apa? Ha? Apa benda kelab? Yang cerita dah, kelab tu kejap lah. Ya, saya tak pernah pergi, Kak. Ya, saya, Kak. Kejap. Ada gambar dia. Kejap. The first one. Tak ada gambar ni. Nanti saya buat buku, saya buat sini, tunjuklah. Dia ada buku dia. Nama karangan buku tu karangan seorang doktor daripada Jordan, Lubnan, Adnan Zarzur. Dia tunjukkan gambar couple tu sebelum kahwin, mula kahwin lah, happy sebagainya, dan berakhir dengan kematian. Yang maf'ul tu, dia kurus, badan dia hilang, daging tak ada benda dah. Iaitu ada ni friends kot. Pertama sekali tak ada gambar dia. Mana entah gambar dia tak tahu. Cek. Nanti tunjuk gambar aku. Saya bawa buku tadi. Okey. Jadi memang kita kata benda-benda ni baik berdasar tadi tidaklah apa baik benda elok pun, tapi kita kata benda ni macam nak menentang apa yang Allah Taala jadikan fitrah pada manusia. Yang kita rosak. Bahkan macam baru ni dekat mana? Perancis lah. Diorang mula tentang perkahwinan sama jenis ni kerana dia akan menyebabkan hilangnya institusi kekeluargaan. Dan bahkan yang gay couple ni nak beranak macam mana? Gay couple nak beranak macam mana? Jantan-jantan nak beranak macam mana? Dia mesti nak ambil anak orang yang normal. Jadi dia ambil anak. Jadi kat situ datang tentangan dalam awal tahun lepas. Awal tahun ni. Tahun lepas, akhir tahun lepas. Awal tahun ni. Diorang buat tunjuk perasaan dan sebagainya, menolak untuk perkahwinan ni diteruskan. Ni kenapa? Sebab hilangnya institusi kekeluargaan. So jadi memang tak boleh, benda tak boleh diteruskan. Okey. Baik, sambung. Wa man ata bahimatan. Adapun siapa-siapa yang datangi binatang. Katak ke binatang, dia ambil binatang, dia pergi romen binatang. Payah nak cakap bahasa Melayu betul tak boleh. Dia hubungan dengan binatang, faham tak? Dengan anjing ke kucing ke dengan lembu ke dan sebagainya. Okey. Fa innahu yu'azzaru wala hadda alaih. Kerana sungguhnya dia akan ditakzir dan tiada had ke atasnya. Pasal tak datang sebarang had yang betul, Allah tak turunkan had, maka dia tidak akan diberikan hukuman hudud, tapi ditakzir. Takzir dia terpulang pada mahkamah lah. Mahkamah boleh buat apa yang mahkamah nak buat berdasar pada apa yang layak bagi orang ni. Tapi kalau dia kata habis semua kambing dekat kampung tu di romennya mungkin mahkamah boleh hukum teruk lagi lah, berdasar pada keterukan perangai dia. Itu kita kena faham. Pasal konsep takzir ini dia boleh peringkat sampai daripada sekecil-kecil ringan benda boleh sampai peringkat bunuh. Bunuh bukan kerana hudud tapi kerana takzir. Contoh macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia nyatakan berkenaan dengan dibunuh orang yang tidak solat. Tapi dia kata bunuh itu bukan had, tapi bunuh sebagai takzir. Sebab bagi menyekat orang lain daripada ikut perangai dia. Bahkan dia ambil kepada perbuatan tadi berdasar perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memerangi orang yang tak bayar zakat. Yang bunuh, perang sungguh-sungguh dengan orang tak bayar zakat walaupun masih lagi solat. Dan macam kata-kata Abu Bakar yang masyhur, dia kata apa? Aku akan perangi siapa yang memisahkan di antara zakat dengan solat. Solat buat, zakat tak buat, aku perangi orang tu. So, jadi ketika perang tadi dia bukan hudud, dia tapi takzir. Kalau hududnya Allah Taala letakkan batasan dia, jumlah dia, kadar dia, kesalahan mana dan sebagainya. Tapi adapun yang ini kalau dikata dalam masalah masyarakat, benda yang kita kata kalau kerajaan nampak benda berkenaan patut, dan akan dilaksanakan. Okey. Alal qaulir rajih wal mu'tamad fil mazhab. Ini mengikut pendapat yang paling rajih, paling kuat dan juga mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Li'annahu fa'alahu imma la yushtaha. Okey, kerana sungguhnya dia ni li'anna fi'alahu. Kerana sungguh perbuatan orang ni mimma la yushtaha, di antara benda yang tak pernah diinginkan pun. Tak ada siapa yang tengok kambing macam comel ni kau. Mana ada kan? Tak ada siapa yang nampak macam tu. So, jadi maksud dia tak pernah diinginkan.
Bal yanfiru minhu at-taba'ul sahih. Bahkan lari daripada perbuatan ni tabiat ataupun kebiasaan yang sihat. Mana orang kebiasaan tabi'i dia sihat, maka dia akan lari. Tengok kambing-kambing lah, kambing tu untuk makan. Tengok kambing, wah sedapnya. Sedapnya tu maksud apa? Makan. Bukan sedap masuk peluk. Kan, ni masalah tu. Kata kambing seronok masalah. Kan, nak beli kambing ni, seronok kambing tu. Tengok kambing jadi ni, bukan. Tu masalah dia. Wala tamilu ilaihi nafsul salimah. Bahkan tidak cenderung kepadanya jiwa yang sejahtera. Ini jiwa yang betul, yang lurus, takkan nak kepada benda ni. Jadi bahkan ini pendapat, ikut pendapat yang datang. Fala yahtaju ila zajrin. Maka tak perlukan kepada apa? Kepada benda untuk menakutkan orang ramai. Pasal benda ni memang kalau orang tu buat dia seorang je. Dia tak jadi macam trend. Tahu trend? Trend yang kita macam, wah bestnya binatang, bestnya kambing mana kau beli? Kambing Australia. Ya ke kan? Kan itik mana? Itik ni. Kan patut itik tahu. Masalah tu. Ya, jadi benda-benda ni kita kata memang tak perlukan kepada bentuk tegahan yang besar berbanding dengan tajuk masalah zina atau liwat dan sebagainya, yang macam dalam sejarah manusia ni pernah menjadi satu trend dan juga bahkan rosaknya tabiat manusia, satu kaum melaksanakan benda berkenaan. Tapi dalam sejarah para anbiya terdahulu tak ada kes berkenaan Nabi tu mendakwah kaum dia tinggalkan perangai kahwin dengan binatang, tak ada. Dan macam kaum Lut tu kisah satu kaum dimusnahkan. Jadi dengan zina dan sebagainya, ya. Kerana benda tu manusia tu ada kecenderungan ke situ. Sebab bahkan pada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah dia sebut macam orang lelaki ni kan, dia punya lelaki ni makhluk paling-paling atau paling-paling. Ayat sebut tu juga, tapi paling cantik pun dia. Kan? Paling pandai masak pun dia. Kan tengok orang kat televisyen paling masak lelaki lah. Kan paling jahit baju pun dia. Paling pandai menghias rumah pun dia, kan? Yalah, saya tambah, saya ambil akak punya paling bangang pun dia. Ambil tak ada hal. It's okay. Tapi bila sebut paling cantik dan sebagainya, kat sini kan timbul masalah. Pasal sampaikan Imam Syafi'i rahimahullah nyatakan kes berkenaan bila orang bincang tentang niqab kalau sekiranya seorang lelaki tu kan dia amrat ni, tak ada ni, tak ada ni, saya tak janggut lah. Ini tak ada ni lah. Ini tak ada ni panggil kausaj. Orang yang ada janggut macam ni sikit dia panggil kausaj. Tak panggil ni lehyah ni dari sini. Naik orang ya ni lehyah. Jambang tu kan. Janggut tu macam tu. Lehyah tu macam tu. Bukan yang macam ni. Ni cukur sini tinggal sini. Lehyah lah ni tak. Lehyah tu semua sekali. Tapi kita kata kalau dia kata orang tu tak ada berkenaan dan bahkan dia cantik dan menyebabkan ada fitnah berlaku yang orang tengok suka kat dia, maka patut pakai purdah. Hatta lelaki. Macam mana? Yang macam tu? Di Saudi kan. Buat balik. Buat terlampau handsome. Siapa dia? Model. Model? Apa? Omar apa? Omar Bokan. Lelaki perempuan? Oh iya ke? Lebih kurang tahu macam cerita akak tu. Handsome sangat ke? Handsome sangat. Lepas tu dia kena balik. Iya ke handsome sangat? Alah, boleh tahu kok banding saya handsome lagi. Akak ni pun. Okey, dengar. Jadi memang konsep ni tu macam bila Imam Syafi'i rahimahullah dia sebut kalau sekiranya budak tu amrod dan sebagainya, maksudnya tak ada ni tak misal, kadang-kadang lagi cantik daripada perempuan, menyebabkan masalah, maka suruh pakai purdah. Macam tu sekali. Jadi pasal tu sebab kenapa kita ada sikit masalah kat situ. Itu sebab kenapa kita zajr ataupun sekatan menakutkan orang ramai daripada perbuatan tersebut adalah memang sepatutnya. Ada pun macam binatang ni tak. Bila orang tu suka kambing, kau biar benar. Orang akan jadi pening kepala. Kambing untuk makan, untuk kahwin. Kena beli kambing untuk kahwin. Masalah juga. Itu kalau orang kata gila lah, orang yang tak betul. Faham Ustaz, ya saya. yang dia pakai niqab ni pasal dalil bihak tu ke? Dalil apa? Yang musibah Nabi yang Jibril selalu menyerupai dia tu. Oh tak juga, dia tak pakai purdah pun. Bahkan para sahabat kenal muka dia. Mana dia bahkan sahabat kenal muka dia. Bahkan Jibril AS datang jumpa, orang kenal dia siapa. Jibril memang muka dia handsome dan sebagainya, tapi kita kata Jibril ambil muka wajah dia lah untuk datang jumpa Rasulullah SAW, bertanya soalan dan sebagainya. Tapi kita kata dia tak ada pakai niqab pun. Yang Imam Syafi'i punya fatwa ni keluar zaman beliau, mana lepas 100 tahun dan sebagainya, lepas zaman Rasulullah SAW. Ketika itu bila nampak keadaan tadi dan beliau kata macam tu. Bila keluar ke Iraq kawasan Iraq yang dahulunya dalam Parsi dan sebagainya, orang Parsi ada sikit kecenderungan pelik-pelik macam ni.
Jantan-jantan ni biasa. Zadul Zarai kan. Dan juga macam tu Sadul Zarai. Macam tu juga dengan masalah orang Rom. Rom dan Parsi ni ada fahaman macam tu. Perangai macam tu. Orang Arab tak ada. Kalau dia kata orang Arab tak ada benda ni. Bukti dia tidak ada syair orang Arab memuji orang lelaki dalam bentuk cinta gurindam. Faham? Dia macam faham tak? Kita nak tahu culture satu bangsa tadi, rujuk balik kepada syair atau apa tulisan-tulisan ataupun sastra pada zaman awal bangsa berkenaan. Kalau kita balik benda ni pada zaman macam apa? Bangsa nak apa? Dia melaporkan. Tak adalah cun sangat. Tak sungguh pun. Nak hantar balik. Hush. Dia cun sangat pun. Okey. Baik. Jadi dah sanggup jalan ke depan bagi tahu saya buat apa. La ilaha syarikalah. Saya tahu pun tak apa, tak kisah. Okay, anyway sini. Kalau ikut literature bahan bacaan dan sebagainya, kita nak tahu bangsa tu macam mana. Contoh macam orang Melayu. Pernah dengar pantun Melayu puji jantan-jantan? Tak ada, panglima yang ada kan. Tak ada kan? Okey, orang Melayu tak ada benda ni. Mana kalau jadi kes pada orang Melayu tu, benda tu kemudian datang. Macam tu juga macam orang Arab. Tak dijumpai syair. Macam para sahabat lah puji Rasulullah SAW. Syair dia puji tadi bukan syair apa, berahi. Tahu berahi? Tak ada berahi jantan dengan jantan. So no such thing. Benda ni literature Arab menunjukkan wujudnya perangai perbuatan liwat ni. Tapi bila balik kepada Parsi, Persian punya ni, ya berlaku. Rom, berlaku. Bahkan Greek lama dahulu kan, memang perangai ni adalah benda biasa. Benda yang terjadi di kalangan mereka ni, bahawa mereka buat hubungan jantan-jantan. Bahkan ada literature mereka menceritakan benda tersebut. Ini yang kita bezakan masyarakat tadi. Nama kita jantan-jantan, kita Melayu, contoh Melayu lah kita. Melayu ada tak pantun? Kan apa kira puji Ahmad ke kan, tak ada ya? Itu menunjukkan tak ada wujud. Kalau jebak pun dia cuma beritahu handsome dan suara dia sedap. Dia takkan lebih dia tu. Dia setakat itu je. Tak ada puji kan, kau laksana bulan, aku suka orang ketiak kau bau apa, tak ada. Faham Wal haddu innama syuri'a zajran lin nufus. Dan had ni sebenarnya innama hanyalah syuri'a disyariatkan zajran lin nufus bagi menyekat jiwa. An muqarabati ma yushtaha tab'an, daripada mendekati apa yang diinginkan kebiasaannya. Secara tabi'inya orang suka benda berkenaan. Dan di situ datang zajr, sekatan. Okey. Ala wajhi ghairi masyru', di atas bentuk yang tidak disyariatkan. Kalau halal tak apa. Macam tengok wanita, lelaki tengok perempuan tengok lelaki. Ada keinginan tadi tabi'i, tapi disekat dengan hudud. Tapi kan kata di atas bentuk yang bukan halal lah. Kalau kata halal lah, tak ada masalah. Okey. Wa yastadallu li hadha bima rawahu Abu Daud, dan didalilkan dengan perkara ini dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nombor 4465. Wa Tirmidzi, dan dari Tirmidzi hadis nombor 1455. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata, laisa 'alal ladzi ya'til bahimata haddun, tiada ke atas orang yang mendatangi binatang sebarang had. Tak ada had khas kena disebat kerana macam manusia, tak boleh. Mithlu hadza la yuqalu an ra'yin, seperti kata-kata macam ni takkan dikatakan oleh sahabat daripada pendapat sendiri, dari pendapat mereka. Fa yakunu hukmuhu hukmul marfu', maka hukum dia adalah hukum marfu' ila Nabi sallallahu kepada Nabi SAW. Bahkan satu riwayat datang bahawa binatang tu perlu dibunuh. Binatang tu akan dibunuh. Binatang yang dinikan oleh orang tu akan dibunuh. Bukan, kan akan nak makan ke binatang yang telah diromen oleh orang? Aku masalah ni. Nak ke? Soalan. Bagi free untuk buat korban, nak ke? Bagian tiga dia kahwin dengan yang lain pula, kakak yang benar. Bapak, kambing kau beli kambing apa? Kambing orang tu. Kambing orang tu dulu. Bapak dia tu, bapak kambing dia tu pernah kena romen dengan tuan dia sendiri. Kan nak makan ke? Soalan. Macam tu lah cerita dia. Gelilah orang kan. Binatang penyakit lah. Anggap binatang tu penyakit. Bukan masalah selamatkan dia masalah selamatkan orang. Makan binatang, makan daging tu bayang apa kau orang tu buat itu. Sanggup ke? Tak sanggup kan? So jangan buat pasal. Kesian tengok tempat. Okey. Dia kata fa yakunu hukmuhu hukmul marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum macam ni hukum marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan tafa haddun faqad wajaba ta'zir. Dan bila tak ada saja intafa ternafi untuk had, maka wajib ta'zir. Ta'zir akan berlaku. Lirtikabihi ma'siyatan la hadda fiha wala kafarata.
Kerana dia telah melakukan satu maksiat yang tak ada had padanya dan tiada kafarah. Kalau ada kafarah, kita sebut kafarah dia. Kalau tidak, maka kita terpaksa laksanakan takzir. Dan kita tengok kadar takzir tadi berdasar pada kemaslahatan. Kalau dia kata benda tu macam dah trend dan sebagainya, bahkan mungkin jadi macam kes yang macam apa, masalah itulah tak bayar zakat, diperangi sampai dibunuh. Dan orang tak semayang dipanggil dibunuh, supaya jangan sampai dia merebak. Kan bila orang tengok tak semayang tak apa pun, dia akan spreading perbuatan tadi. Memang kita kata pasal kerajaan adalah bapa. Dan bapa dia memastikan pertama sekali agama. Dia kena bekerja untuk macam mana bekerja seorang bapa. Macam Allah sebut dalam Quran dan surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya ini arahan pertama Allah Taala untuk keluarga. Siapa-siapa jadi bapa, dia kena jadi macam tu. Kerana kata dia jadi bapa, tak jaga anak dia, bagi makan gemuk, cukup-cukup bagi makan, jaga ubat dan sebagainya, tapi akhirnya anak dia jadi bahan bakar api neraka. Nampak sangat bapa tu tak pandai. Ini juga masalah bapa tu, macam kita bayangkan kerajaan juga kena laksanakan benda yang sama. Jaga anak-anak tadi, rakyat tadi pasal anak kan. Anak negara berkenaan daripada jadi rosak ataupun masuk neraka Allah Taala di hari akhirat nanti. Pasal merugikan kedudukan. Faham? Sayang tu biar sayang sampai akhirat, bukan sayang kat dunia je. Mak bapak banyak sayang, takut anak kena penyakit, tapi tak pernah bimbang anak masuk neraka. Ni paling bahaya Baik. Mana pula atas tadi. Okey. Seterusnya, waman wati'a fi ma dunal farji uzira. Dan barang siapa membuat persetubuhan pada apa selain kemaluan, maka dia ditakzir. Any places else selain daripada kemaluan tak berkenaan, maka dia ditakzir. Kenapa tengok ke bawah? Okey. Wat'un bashara bi farjihi jasad al-mar'ati ajnabiyah atau ajnabi. Mana maksud dia membuat hubungan secara langsung dengan kemaluan dia kepada jasad seorang wanita yang ajnabi. Ajnabi, yang mana ajnabiyah, wanita yang asing, wanita yang bukan isteri dia. Tak kira dengan apa bahagian sekalipun Okey, dan misal zalika seperti yang serupa ya. Boleh ulang. Okey, saya ulang balik. Okey. Kan saya buat slow kan semua tidur. Semua tu masalah ni. Ustaz baca tu Footnote bawah. Yang bawah ni sekali ke? Ya, bawah sekali tu. Okey. Okey. Mana tadi kan kita baca atas dik. Tak baca tadi. Okey. Dia kata waman wati'a fi ma dunal farji uzira. Dan sesiapa yang wati'a menyetubuh membuat persetubuhan ataupun menyentuh fi asal wata'a ni, maksud asal wata'a maksud dia pijak. Itu kan wat'un tu maksud dia asal pijak. Asal maksud dia. Tapi dekat sini dia nak tersebutkan bahawa bukan tu pijak dengan kaki, sentuh dengan kemaluan dia kepada bahagian badan orang tertentu. Waman wati'a fi ma dunal farji, pada apa yang selain kemaluan. Uzira di takzir. Tengok nanti ke bawah nombor 2. Lepas dia footnote yang nombor 1 tu, waktu ada footnote nombor 2. Okey, lepas kisah yang kita baca tadi tentang hadis tu Okey. Dia kata wat'u nombor 2 wat'u bashara bi farjihi, bawah sekali, nampak bashara bi farjihi, dia membuat hubungan langsung. Bashara ni maksud dia kulit lah, menggunakan kulit, mana tak ada tanpa lapik. Mubasharah Kalau dia kata, kalau tuan-tuan tengok televisyen, kalau bahasa Arab, dia bila dia buat secara langsung, mubashir, di atas kanan dia kentak itu. Okay, mubashir maksudnya secara langsung. Mana maksud dia berbuat hubungan secara langsung bi farjihi, dengan kemaluan dia. Bi farjihi, dengan kemaluan dia kepada mana? Jasada imra'atin ajnabiyatin, kepada jasad seorang wanita yang ajnabiyah atau ajnabi, wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahram dia lah. Okey. Mana wanita yang ajnabi ataupun kepada lelaki ajnabi lah. Mana dulu dia pergi kat lelaki tu, dia gesil barang dekat orang tu. Okey, itu dikira sebagai wat'un. Wa mithlu zalika, dan seumpama macam tu juga. Seumpama macam tu, macam selain kalau kita sebut ke asal perkataan wata'a ni kemaluan. Selain itu juga apa? Mislu seperti zalika sa'iru muqaddimatil jima', seluruh atau semua pendahuluan persetubuhan. Itu apa? Cium, kal qublati, seperti ciuman, wa nahwiha, dan selainnya, pegang ke dan sebagainya. Pegang dan sebagainya, cium. Itu dikira sebagai
betul-betul termasuklah. Walaupun asal dia tadi kemaluan dia yang sentuh, boleh dikatakan wata'ah, al-wat'u. Tapi kan dia kata ni atau apa saja yang seerti dengannya. Itu apa, seperti seluruh misal zalika, seperti itu sairu muqaddimatil jima', semua pendahuluan persetubuhan. Anything yang dikira sebagai pendahuluan persetubuhan, ia dikira sebagai benda yang termasuk dalam perkara ini. Kal qublati, seperti ciuman. Nampak tak Kak? Jumpa perkataan tu. Okey. Wal nahwiha, dan juga selainnya, dan selain daripada itu. Okey. Uzira ditakzir. Uzira ditakzir maksudnya apa? Uddiba bima yarahul hakim. Uddiba, dia diberikan pengajaran atau diberikan lesson bima yarahul hakim, dengan apa yang dilihat atau difikirkan oleh hakim. Hakim tengok apa? Hakim muslim al-adl. Hakim muslim yang adil, tengok apa yang patut kena pada dia, dia buat. Bukan hakim yang zalim lah. Hakim zalim ni masalah pula kan, nampak tu sikit je terus kena hukuman berat. Ini tak, dia tengok, hakim tu tengok, perhatikan apa yang patut dikenakan. Min darbin, sama ada dari yang berupa daripada darbin, pukulan. Wa nafyin, dan juga pengusiran, diusirkan daripada tanah air dia. Wa habsin, dan kurungan. Wa taubikhin, ataupun herdikan, marah pada dia. Wa ghairihi, dan selainnya. Tak kira apa lagi selain itu. Li'annahu, kerana dia fa'ala ma'asiyatin, dia telah buat satu maksiatan, dia telah lakukan satu maksiat, la hadda fiha, yang tiada had padanya. Tak ada Allah Ta'ala turunkan sebarang batasan apa nak buat dengan orang ni. Wala kafarata, dan juga tak ada kafarah. Tak ada kafarah, tak ada had, maka takzir. Macam jadi kes lah, ada seorang tadi, ada orang tanya, dia kata apa, soalan sering timbul, kenapa kan makan riba lebih besar daripada zina? Betul atau salah? Betul. Tapi kenapa zina ada hukuman, riba tak ada hukuman? Jawapan dia sebab Allah Ta'ala jadikan macam tu. Itu jawapan asalnya lah. Tapi sebenarnya bila kita kaji balik, setiap dosa yang ada kaitan dengan orang lain, maksud dia mencederakan orang, maruah orang, rosakkan maruah orang sebagainya, ataupun curi harta orang dengan ni. Pasal dalam hal riba tadi tu, dia macam apa, dengan willingly, tahu tak? Willingly, dengan benda berkenaan dia setuju. Bahkan sebab orang tu, saya setuju Ustaz bagi, saya tak ada, saya redha bagi lebih pada dia. Faham tak? Dia benda tu, dia yang diharamkan adalah transaction berkenaan. Pasal benda tu daripada pelaku perbuatan dan juga orang yang membuat. Sedangkan kalau kata contoh macam masalah jenayah yang lain, macam zina kan, dia mencemarkan maruah orang. Bila curi, mengambil harta orang. Faham tak? Bahkan arak, hasil dia lepas tu langgar tiang dia trade, langgar orang. Faham tak? Dia ada efek kepada orang lain. Maka automatik dekat situ Allah Ta'ala letakkan batasan, had. Yang ini hukuman dia sekian, hukuman sekian. Adapun yang macam benda lain, contoh macam bedah ke ibu bapa, uququl walidain, ini kabair, antara dosa besar. Tapi ada tak Allah Ta'ala turunkan apa hukuman untuk orang yang mendahului ibu bapa? Hukuman makan harta anak yatim, hukuman riba, tak ada Allah Ta'ala turunkan. Bahkan bila Allah Ta'ala turunkan batasan tadi, menunjukkan bahawa apa, ke akhirat amat dahsyat. Amat dahsyat. Dekat dunia ni kita tak ada penyelesaian untuk dia, kecuali taubat dan sebagainya. Ini ada benda yang boleh menghilangkan dosa berkenaan, dan bahkan orang terfikir akhirat tak ditanya lagi berkenaan dengan dosa-dosa tersebut. Yang ini tak ada peluang untuk orang tu lari. Isytihar perang. Allah Ta'ala isytihar perang. Jadi benda ni benda besar. Tapi benda tu Allah Ta'ala letakkan pasal kehidupan manusia tadi, bila dia terganggu masalah apa, maruah, masalah akal, masalah nyawa dan sebagainya, dia terganggu, masyarakat akan rosak. Maka Allah Ta'ala letakkan batasan supaya masyarakat tu terhenti pada batasan tadi. Ada tentang riba tadi, biasa orang yang desperate akan kata saya setuju, saya tak kisah. Orang tu sendiri kata saya tak kisah. Jika masalah zina ni merosakkan maruah, bukan orang seorang tu terlibat, semua sekali keluarga dia terlibat. Kan berlaku keluar anak luar nikah dan sebagainya, dia bukan dia saja, semua satu family tu akan kena. So maruah manusia, keturunan dan sebagainya, benda tu merosak pada orang lain, maka Allah Ta'ala sediakan dah hukuman. Adapun benda yang macam kes riba tadi kan, dia benda tu memanglah kita kata akan berlaku penzaliman, tapi orang tu macam willingly, redha meredai. Itu masalah dia. Itu masalah sikit lah. Macam pula orang anak yatim, harta anak yatim, sebab apa? Sebab harta anak yatim ni biasa dimakan oleh orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim tadi. Dan maka dia tak sama dengan mencuri. Pasal bila kita pegang kunci, peti besi tu, kita pegang,
akaun kira apa anak yatim itu punya harta. Maka kita ni pemegang amanah mengkhianat, dia akan ada hukuman lain yang Allah beri akhirat nanti. Sebab kenapa kita tu dijanjikan dengan api neraka yang akan menggelegak masuk ke dalam perut orang berkenaan. Dia tak boleh lari dah. Dia kata kena bertaubat sungguh-sungguh, baru dapat lepas. Dengan izin Allah Ta'ala dia boleh dilepaskan. Baik, faham Okey. Okey, patah balik. Ni atas balik. Apa benda tadi? Eh, 208 balik semula. Dia kata tadi, sambung. Wala yablughu bitta'ziri, dan tidak boleh, tidak akan mencecah, tidak akan sampai bitta'ziri, dengan ta'zir ni adna serendah-rendah, adna serendah-rendah al hudud, serendah-rendah hudud. Maksud dia ta'zir ni paling rendah hudud apa? 40 sebatan bagi apa? Orang yang minum arak. Maka kalau siapa-siapa nak dihukum dengan apa benda kesalahan dia buat, contohnya kalau sebat tak boleh disebat dia lebih sampai 40. 25 macam baru ni ada satu dalam yang dibuat oleh apa? Ansar Ajnadus Syams, Ahrar Syams, tentera pembebas Syam. Dia sebat orang 25 sebatan kerana tak sembahyang Jumaat. Dia tak orang tu gitu lah. Tapi sebenarnya kalau Saudi punya sebat lagi ringan. Dia kecil laju. Kalau yang sebab yang kita tengok yang ISIS sebat tu, ni juga yang ni lagi laju. Yang Ahrar Syam ni besar sikitlah, dia ambil getah pipe tu. Dia besar sikit. Saya kata salah ni. Dia sebat gitu ketang. Syam pemerintah baru. Ambil baru mati. Oh ya ke? Yang mati hari tu. Yang mati ada. Tapi gitulah dia actually sebatan yang dia buat tu agak ni sikitlah. Tapi 25 lah. 25 sebatan. Dia tak boleh lebih daripada, tak boleh mencecah atau sama dengan serendah-rendah had. Dan serendah had adalah 40 rotan bagi orang yang minum arak, 80 bagi orang qazaf, dan 100 bagi orang yang zina. Itu yang datang tapi dari masalah ni tak boleh. Itu yang dikatakan. Kenapa? Tengok di bawah. Wa huwa arba'una jaldah, dan jumlah yang dikatakan paling rendah tu wa huwa arba'una jaldah, 40 sebatan. Itu haddu syaribil khamri, had atau batasan bagi had bagi hukuman bagi peminum arak. Fajibu, maka wajib an yunqasu at-ta'ziru, dikurangkan jumlah ta'zir tadi anha daripada 40. Daripadanya itu daripada 40 sebatan. Tak boleh lebih 40 sebatan, tak boleh sama 40 sebatan. 39 ampun lagi. Kalau dia sebut 40 dia salah, pasal dia tak boleh sama dengan apa batas yang Allah letakkan. Kenapa? 5 rawahul Baihaqi, kerana hadis meriwayatkan Imam Baihaqi 82327 an Nu'man bin Bashir, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Barang siapa mencapai mencecah haddan, had, mana bilangan hukuman dia beri tadi sama dengan bilangan had, fi ghairi haddin, pada bukan benda had, pada benda yang bukan had, yang akan turunkan hukuman dia, fahuwa minal mu'tadin, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang melampau. Termasuk di kalangan orang-orang yang melampau. Fi ghairi haddin maksudnya ai fi ghairi ma yastaujibu hadda, pada apa yang tidak mewajibkan untuk had. Wal murad yang dimaksudkan daripada ini aqall hudud kama alimta. Ni iaitu maksud dekat sini adalah sekurang-kurang jumlah hudud tersebut. Itu 40 macam yang kita dah ketahui tadi. Okey, faham? Okey, baik. Ada soalan? Tak ada Faslun, fasal. Sambung. Wa idza qadhafa ghairahu bizina, dan bila seseorang itu melemparkan, qadhafa melemparkan, ghairahu bizina, ini dah masuk pasangan qazaf dah. Kita dah habis berkenaan dengan zina, sekarang masuk pada qazaf. Oh, tu nampak?
Muka surat 309. 209. Tu sini. Saya sudah. Apa, lama-lama nanti biasalah. Orang mula ni macam tak biasa. Saya suka nak lompat. Ni tak buka buku lain lagi. Fasal. Wa idza qadhafa ghairahu bizina. Dan bila orang tersebut, seseorang itu habis zina habislah, dia lemparkan orang dengan pertuduhan zina. Dia lempar pada orang lain pertuduhan zina. Okey? Tak, nanti ke bawah. Maksud dia ittamahu wa ramahu bihi. Dia ittamah, dia tuhmah. Tu yang kita kata menuduh tanpa bukti. Dia tuhmah. Bukannya fitnah. Orang kita al-fitnatu asyad min al-qatl. Mana ada? Kan dalam bahasa Arab fitnah tuduh orang tanpa bukti panggil tuhmah. Tuhmah. Orang Melayu kita pakai tuhmah juga. Okey, tuhmah kan. Okey, dua. Maksud dia menuduh orang lain dengan zina, ramahu bizina, qazafa bizina. Maksud dia ittahmahu. Dia menuduhnya dan melempar kepadanya pertuduhan dengan zina. Ramahu bihi. Dia menuduhnya dan melemparkannya dengan nya. Nya yang dua tu, nya orang tu, nya yang terakhir sekali adalah zina. Okey? Dilemparkan pada orang berkenaan atau menuduhnya dengan nya, itu dengan zina. Ka'anqala sebagai contoh, ka'anqala dengan seolah-olah sebagai contoh dia berkata sebagaimana an bahawa qala dia berkata ya zani, penzina, au ya zaniyah, wahai penzina. Itu pada lelaki atau wanita? Pada lelaki atau wanita? Au nafa nasabahu min abihi al-ma'ruf bihi, ataupun dia menafikan, dilemparkan, dia menafikan nasab dia, keturunan dia daripada bapaknya yang makruf dengannya, diketahui dengannya. Mana orang semua tahu ini anak dia. Datang dia kata aku bukan anak engkau dan sebagainya kan. Yang bapak dia sendiri. Maksud dia tuduh bapak dia zina. Dia tuduh bapak dia berzina. Maksud dia ataupun qadau fa huwa qadhifun li ummihi. Kalau dia kata pada orang lelaki tersebut, saya bukan anak awak dan sebagainya, awak bukan bapak saya, ataupun dia buat kes ke mahkamah untuk asingkan benda berkenaan, fa huwa qadhafa li ummihi, qadhafun li ummihi. Maka dia tu adalah qadhaf kepada ibu dia sendiri. Kalau dia kata itu kan bapak dia, dan bapak dia siapa? Faham? Wa nahwi dzalika, dan selain itu. Sebab kenapa mulut nak marah-marah, mengamuk, jangan fikir-fikir sikit. Kalau dekat bukan negara Islam, mungkin anggap benda tu macam benda biasa. Kalau dalam negara Islam, anda rafazkan macam tu dan anda kena. Tuduhan biasa, macam zaman kita artis kan. Artis punya cerita dan sebagainya dinukil-nukilkan. Tak ada bukti, tak ada sekian. Walaupun artis panggil tak senonoh, anda tak boleh cakap. Tak ada bukti. Anda kata dia sekian-sekian, dia ni sekian-sekian. Kau tahu dia mengandung anak sekian-sekian. Cakap saja, bawa mahkamah, anda kena sebat. Tak ada saksi, anda kena sebat. Confirm kena. Sebab kenapa mulut umat Islam ni sebenarnya terjaga. Mulut yang tak faham hukum ni yang masalah. Dia main cakap je. Seronok cerita pasal artis ini keluar dengan sekian, artis ni gugurkan anak. Biasa kan? Benda ni keluar. Sebut macam tu tanpa bukti dan sebagainya, anda siap dalam belakang anda 80 rotan. Ni bahaya, dan Islam tak boleh. Biarpun orang berkenaan kita kata akhlak buruk, tapi bukan kerja kita untuk mengutuk dia atau boleh menyebut pada dia benda yang ni. Batasan ini tak boleh. Sebut zina saja, maka anda bertanggungjawab. Faham? Faham? Okey. Okay, kenapa dia kata? Dia kata fa'alai haddul, maka barang siapa yang menimpalkan orang selain dia dengan penzinaan, fa'alaihi haddul qadhafi bi thamaniyati syara'ita. Maka ke atas dia, kena ke atas dia haddul qadhaf, had qadhaf bi thamaniyati syara'ita, dengan 8 syarat. Dengan 8 syarat. Okey. Salah satu minha, 3 daripada syarat tersebut, fil qadhifi, pada orang yang melemparkan pertuduhan. 3 syarat pada orang yang melemparkan pertuduhan. Wahwa, dan ia adalah, pertama, an yakuna balighan aqila. Hendaklah orang yang melempar tuduhan tadi tu seorang yang baligh, berakal. Baligh dan berakal. Kenapa? Tengok lagi bawah dia kata li'anna al-hadda uqubatun, kerana had ini adalah hukuman. Was-sabiyyu wal majnunu laisa ahlan laha. Sedangkan kanak-kanak dan juga orang gila bukanlah orang yang layak untuknya. Bukanlah mereka berdua orang yang layak untuknya, untuk hukuman. So tak boleh kita hukum orang yang
tak cukup umur tadi ataupun yang gila. Dengan sebab itu syarat pertama pada orang yang melimpahkan pertuduhan, hendaklah dia ni pertama sekali adalah orang yang baligh berakal. Baligh dan juga berakal. Dan syarat juga pada yang melimpah tuduhan ni, yang nak kena sebat 80 rotan ni juga, wa alla yakuna walidan lil maqdhuf. Wa alla yakuna walidan lil maqdhuf, bahawa bukanlah dia janganlah dia ni walidan bapa lil maqdhuf, bagi orang yang dilemparkan padanya pertuduhan tadi. Mana janganlah dia ni bapa budak tu. Kalau dia kata dia bapa kepada orang yang dituduh tadi tu, dia kan macam dia kata dia telah berzina. Awak siapa? Saya bapa dia. Okey, ketika tu ana bukti. Tak ada. Kat sini tak boleh sebut. Kenapa? Kena tengok. Empat dia kata. Bagi empat. Li'annal walida, kerana seorang bapa la yuqtalu biqatli waladihi kama alimta, kerana seorang bapa tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh anaknya, macam yang kamu telah ketahui, yang kita belajar hari itu berkenaan dengan tajuk kisos. Okey, fala yuqamu alaihi hadd biqadhafihi min babil aula, maka tak dilaksanakan ke atasnya had qazaf adalah daripada tajuk yang lebih utama. Kalau anda kata dia bunuh pun tak ada kena bunuh, maka dia tuduh pun tak boleh kena hukuman. Boleh hakim takzir. Macam kita kata kes yang kita kata seorang bapa takkan dibunuh dengan bunuh anak dia, ia takkan dibunuh, tapi bukan maksud dia akan free besok keluar makan kopi, minum air kopi kedai, tak. Mahkamah boleh kurung dia, penjarakan dia, buat hukuman lain. Tapi untuk dilaksanakan had ke atas dia tak boleh. Kerana antara syarat had untuk orang yang kita terbunuh pada bunuh ni, mestilah orang yang membunuh tadi bukannya bapa kepada yang dibunuh. Si pembunuh tu mesti bukan bapa. Kalau dia bapa saja atau ibu saja, walaupun kita kata dahsyatnya, jahatnya bunuh anak sendiri, fine, tapi tak boleh dibunuh bapa atau mak tadi. Tanpa mereka takkan wujudnya anak tersebut. Maka anything yang berlaku pada anak tadi, kita kata bukanlah benda yang kita kata patut dihukum mereka. Tapi hukum maksud dia adalah hukum had. Kalau dia kata hukuman kurang daripada had, contoh penjara 5 tahun ke 10 tahun ke, ya boleh. Jangan kita kaitkan berkenaan kata tak boleh. Kerana apa? Kerana mereka dia dilepaskan daripada hukuman bunuh untuk dibunuh, tapi dia tetap akan dihukum dengan ta'zir. Macamnya kisah berkenaan kalau sekiranya bapak tadi tuduh anak dia berzina. Lepas tu dia hakim takkan biarkan macam tu. Kan besok tiap hari hakim jenuh nak menjawab. Besok 3-4 hari lagi, hakim, anak saya zina lagi. Hakim kata, ada bukti? Tak ada. Saya nampak sekian. Ya, tak cukup. Syarat tak cukup. Yang boleh menuduh macam zina macam tu saja hanyalah kalau sekiranya suami isteri. Kalau suami tuduh isteri dia, ketika tu yang kita kata ada li'an. Kita belajar li'an, pemisah perkahwinan dengan sebab apa? Mula'anah. Lelaki dengan perempuan tu dia saling tuduh-menuduh dan dipisahkan mereka berdua. Kita sebab kita kata lelaki tuduh isteri dia melakukan perkara keji, dan isteri tu Allah Ta'ala suruh bersumpah je. Dia bersumpah, isteri bersumpah, lepaskan hukum. Dan mereka dipisahkan, tak boleh kahwin selama-lamanya sampai kiamat. Takkan menjadi suami isteri dah. Bahkan semua anak-anak yang dilahirkan oleh wanita tadi, kalau dahulu ban dia, semua akan dibankan selain takkan dibankan pada dia. Dibuang. Putus. Tak ada nasab dah di antara mereka. Bahkan tak ada dah waris-mewarisi. Anak-anak isteri tadi takkan warisi harta dia. Dia takkan warisi harta anak-anak isteri berkenaan. Mana? Itulah kata yang kita bincangkan, kalau ada anak dah terus pisahkan. Mana tu sebab kita kata pasal tuduhan tu besar. Satu benda berkaitan dengan maruah wanita tadi. Second dia pada diri dia kita kata kedudukan dia sebagai seorang suami. Maka kalau dia buat pertuduhan dia itu, Allah Ta'ala letakkan garis panduan surah An-Nur. Sumpahlah. Sumpah 5 kali kan. 4 kali lelaki tu 4 kali bahawa dia benar, dan kali kelima laknat Allah Ta'ala ke atas dia kalau anda kata dia bohong. Dan wanita tadi kena sumpah 4 kali bahawa lelaki tu tipu, dan yang kelima kemurkaan Allah Ta'ala ke atas dia kalau dia kata dia lelaki tu benar. Jadi dan lepas tu akan dipisahkan mereka berdua, tak ada dah sebarang nasab keturunan dah di antara mereka. Bahkan si suami tadi tu dengan anak-anak tu kan, walaupun mungkin anak tu lahir sebelum dia tu pun putus, takkan dijadikan keturunan. Bukan maksudnya anak awal, tak. Anak yang ketika tu pun akan yang sebelum dia tu pun akan diputuskan daripada dia. Itu hukum khas berkenaan dengan tajuk ni. Kalau tapi dalam masalah bukan isteri, bukan suami, bukan bapa, dan siaplah belakang badan untuk tuduh orang, kena sebat. Itu yang dia kata situ. Okey, dia kata wa mislu walidi jami'ul usul. Dan seumpama macam bapa, wa mislu walidi sama seperti bapa,
Jami'ul usul, semua usul. Contoh macam atuk, onyang dan sebagainya. Dhukuran kanu am una inasa. Tak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Kalau mak tuduh ke sama je. Macam tu juga. Takkan disebat mak tadi kerana cakap anak dia berzina. Kalau mak cakap kan, dia takkan disebat. Tapi kalau dia kata benda tu terbukti mak dia tipu, takzir akan berjalan. Akan dihukum, didenda mak dia. Si ibu tadi kerana menuduh anak dia dengan tanpa bukti. Faham Okey, jadi 3 perkara pada penuduh, iaitu balik, berakal, dia bukan bapa kepada orang yang dituduh. Okey. Wa khamsatun fil maqdhufi. Wa khamsatun fil maqdhufi, dan 5 pula pada apa? 5 syarat lagi pada orang yang dilempar padanya pertuduhan. Wa huwa, iaitu an yakuna muslima, hendaklah orang yang dilempar pertuduhan itu orang yang muslim. Muslim. Kalau orang kafir, benda berkenaan tidak dilemparkan pertuduhan tadi. Kecuali, macam kita kata, sekiranya benda tadi telah dijadikan satu warta dalam negara berkenaan. Kalau negara wartakan, macam pornografi lah, pornografi. Pornografi tidak limited kepada orang Islam saja tau. Kalau orang tu kafir sekalipun kena. Dia bila diwartakan, tu tajuk lain. Tapi atas dasar kita kata kalau hukum asalnya, ia kembali kepada tajuk Muslim saja. Pada ini kita kata dalam tajuk ni ada tajuk berkenaan dengan masalah hukum Allah Ta'ala dilaksanakan kepada siapa. Okay? Ayyakuna muslima, orang dilemparkan tuduhan tadi kenalah Muslim. Petuduh tak ya Muslim, tak ya tajuk Muslim ke tidak. Orang kafir tuduh Muslim pun kena. Okay? Adapun yang dituduh tadi mesti Muslim. Okay? Kalau bukan Islam, pertuduhan itu berjalan ke atas dia, tak diambil kira. Pasal dia tak perlukan benda berkenaan. Maka hukum Allah Ta'ala tadi untuk bagi orang yang muhsan, itu yang beriman saja. Kedua, baligha. Balighan. Baligh. Ketiga, akilah, berakal. Akilan, berakal. Keempat, hurran. Keempat, hurran. Kelima, afifan. Afif ni menjaga dosa-dosa, melihara atau bersopan. Yang kes ni yang kenapa sebahagian kata kalau dia kata kita tuduh orang yang perangai tak elok tu tak apa. Tak. Dia kata syarat dia itu afif. Iffah atau afif ni maksud dia modest. Orang yang jaga kehormatan, jaga mata, jaga sekian. Maka orang macam ni dituduh baru jalan. Kalau kata orang tu memang dedah dada, dedah sekian bagi kita dituduh, ada sikit masalah. Kadang-kadang kita orang tu pakai fatwa yang dikeluarkan sebagai para ulama, dia kata tak ada masalah. Untuk pasal memang orang tu nyatakan diri dia rupa macam tu. Mana jalan macam jalannya orang yang penzina, jalan macam jalan orang yang mendagangkan badan dia, dan tak perlu diharapkan untuk dia terjaga maruah dia. Kan bila orang tak pernah jaga maruah dia, kenapa timbul tajuk jaga maruah dia? Tapi kita kata balik pada asal, kita kata selagi orang tak ada, pasal Al-Quran nyatakan sifat tadi sifat yang limited. Dia kata apa? Dan dia kata 5 ai lam nakum alaihi hadduz zina maksud dia lam yakum, maksud yang afif tu tidak terlaksana ke atasnya batas had zina sebelum itu. Kalau dah pernah kena had zina, pernah disebat dengan had zina, dan tak termasuk. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanatul mu'minat, orang-orang yang yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Mana? Dan orang-orang yang melemparkan pertuduhan kepada al-muhsanat. Okey? Jadi dia kata, jadi faqad syarata li wujubil haddi an yakuna al-marmi al-murma bizina muhsanan wa hadhihi syurutul ihsan. Dia kata dan maksud dia kata di antara syarat yang disebut dalam Quran tu dan ayat yang datang surah An-Nur ayat 4 tu, dia kata pasal Allah Taala nyatakan walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang melempar pertuduhan pada wanita-wanita yang muhsan. Muhsan, okey. Maksud dia faqad syarata li wujubil haddi. Maka dia disyaratkan, sungguhnya disyaratkan bagi wajib had sebat tu an yakunal al-marbiyu bizina muhsana, orang yang dilempar dengan penzinaan itu orang yang muhsan. Dan muhsan dekat sini bukan sama maksud dengan muhsan yang orang yang nak kena hukum rejam. Muhsan maksud dia yang menjaga kehormatan. Contoh macam ayat surah Al-Maidah ayat ke-5 yang menyatakan orang-orang yang muhsan ni, muhsanat daripada kalangan ahli kitab. Bukan maksud dia bukan wanita ahli kitab yang pakai spender jalan tak cukup, itu tak boleh dikahwini. Yang dikahwini adalah wanita yang bersih akhlak dia, yang jaga kehormatan. Wanita yang muhsan yang menjaga kehormatan. Jadi dengan syarat itu kita kata diletakkan syarat bahawa orang tersebut mesti macam tu. Wa hadhihi syurutul ihsan. Dan ini adalah
syarat-syarat ihsan. Syarat-syarat untuk ihsan. Gitu. Wanita-wanita tersebut mestilah apa? Kata macam dikatakan. Ya kak? Hurun tu apa? Merdeka, bukan hamba. Merdeka bukan hamba. Kalau dia hamba, maka tak dapat jalankan. Okey. Okey, dan kita kata okey, waqad dia tengok untuk ustaz berikutnya, untuk kaki sambung ya. 210 pasal sambung tak boleh lagi. Waqad dalla ala syartil Islam wal hurriyah wal iffah. Kita telah mensyarat, telah datang syarat untuk Islam bebas, merdeka dan juga iffah, menjaga punya kehormatan. Itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 23. Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, orang-orang yang melemparkan pertuduhan kepada wanita-wanita yang muhsan, yang kita kata ifah itulah sifat apa, menjaga kehormatan, al-ghafilat yang terlalai, al-mu'minat yang beriman. So daripada mukminat tadi datangnya maksud apa? Islam. Mesti Islam. Pertuduhan tadi mesti berlaku pada orang Islam, maka baru timbul tajuk ni. Lu'inu, mereka dilaknat fid dunya wal akhirah, dunia juga akhirat. Walahum azabun azim, untuk mereka ada azab yang besar. Muhsanat maksudnya al-haraira. Al-haraira. Al-ghafilat maksudnya al-afifat, yang ifah, yang bersih daripada yang menjaga dosa-dosa, menjaga daripada dosa-dosa. Salimat salimat sudur, yang sejahtera dada mereka, maksudnya mereka tidak dicamukkan dengan benda-benda yang tak elok. An-naqiyatil qulub, yang bersih hati mereka. Al-mu'minat maksudnya al-muslimat. So di situ yang datang mereka ambil pengertian bahawa orang yang dilempar pertuduhan tadi mesti orang yang balik, berakal, merdeka, kemudian dia kena muslimat juga, juga ada mesti juga muhsan. Maksudnya macam disebut oleh dan tafsir, mana tak pernah kena had asalnya. Jadi dia bersih, dan juga masuk pasal Islam dan juga ni dalam ayat ini, ayat berikut ni, Islam, merdeka dan juga afif, ifah. Warawat Darqutni, diriwayatkan Darqutni dan sunan beliau 3147, an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyraka billahi falaysa bimuhsanin. Man asyraka billahi falaysa bimuhsanin. Okey, barang siapa menyekutukan terhadap Allah Taala, maka bukanlah dia ni orang yang muhsan. Okay, bahkan qala Darqutni berkata, wasawabu, yang betulnya, mauqufun min qauli Ibnu Umar. Kata-kata ni bukan Rasulullah, tapi Ibnu Umar punya kata-kata. Mauquf. Maksudnya dia tak pernah cakap kepada Nabi. Kalau dia kata kepada Nabi, marfu' lah. Tapi bila dia cakap mauquf, maksudnya terhenti pada para sahabat saja. Asar para sahabat. Mana kata-kata Ibnu Umar, barang siapa menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia bukan muhsan. Maka kat sini tajuk untuk dilaksanakan, nak jaga orang berkenaan punya kehormatan, mesti dia juga orang yang beriman, bukannya orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau dia kata dia bukan beriman, maka untuk kita jalankan hukum tadi, sebab 80 tadi, dia dah, untuk orang yang dilemparkan pertuduhan tak cukup. Melempar mungkin cukup, balik, berakal, dan juga kita kata apa, bukan bapa kepada orang yang dituduh. Tapi yang dituduh tadi siapa? Kalau yang dituduh tadi cukup dah syarat lain, tapi dia bukan Islam, maka tak edih, tak ada sebab. Okey, baik. Wa aidan, dan juga wajib al-haddu 'ala al-qadhifi liittihamihi bil kadhib. Wajib had ke atas orang yang melemparkan tuduhan tadi kerana pertuduhan dia dengan bohong. Wa daf'an lil 'ar, dan itu perbuatan ni untuk menolak bagi keaiban al-makdhuf, ke atas orang yang dilempar pertuduhan. Kalau dia kata tak ada dihukum ke atas dia, maka orang ingat benda tu, pertuduhan tu masih bergantung. Faham tak? Maksud dia masih lagi dalam kepala orang, mungkin betul. Tapi bila dikenakan hukuman ke atas dia dengan sebatan tadi, maka dia seolah membersihkan pertuduhan daripada orang yang dituduh. Waman urifa bi adamil iffati binaz zina, aniz zina. Okey, dan barang siapa yang diketahui dengan ketiadaan berjaga-jaga atau bersih daripada zina, sentiasa pergaulan dia tak terbatas dan sebagainya, yaghlibu ala zanni, maksud dia biasa kuat
ke atas sangkaan sidqu man qadhafahu bihi, kebenaran siapa-siapa yang melemparkan dia dengan pertuduhan zina tadi. Kama annahu la yalhaquhu ar bihadzal ittiham, sebenarnya bahawa tidak akan dikenakan kepadanya keaiban dengan pertuduhan ini. Jadi kalau sekalipun orang berkenaan ada bentuk macam tu, tapi kalau dia kata tak ada bukti, maka dilaksanakan hukuman tadi itu kerana untuk menjaga maruah orang lain. Mungkin dia ni tak elok, tapi dalam masa yang sama dia tak pernah berzina pun. Manusia ni memanglah manusia buat dosa-dosa kecil ada banyak, tapi untuk kata pasal tak pakai tudung je penzina, salah lah kan. Ini benda kita jaga. Macam jadi kes apa, orang tuduh apa, siapa yang pergi perhimpunan demonstrasi zina kan. Ni jenis nak kena sebat ni. Kena qazah tak pasal. Dia kata tak, saya kata dosa macam penzina, dia kata. Itu masalah juga tu. Wa kadzalikal kafiru, demikian juga orang kafir, laisa ladaihi ma yad'uhu an fi'lil fahisyah, tidak ada benda yang menyekat dia daripada melakukan perkara keji. Okey, itu sebab kenapa diletakkan tajuk Islam itu sebagai syarat dan ifah itu sebagai tanda asal. Dengan sebab itu kita kata, bahkan mungkin orang yang menuduh tadi dalam masalah orang yang penzina tadi tu, kalau dia kata yang perangai dia tak senonoh, tuduhan tadi itu tanpa ni kuat untuk menyebabkan dia tak kena. Ya. Baik. Wa amal istiratul aql wal bulugh, adapun pensyaratan akal dan balik, fali annal majnuna, kerana orang yang gila, wasabiyya, dan juga kanak-kanak, la yalhaquhu ma al-ar, tidak kena pada mereka ni sebarang rasa malu. Dia bogil dari tu, mana budak terkisah, sengih je kan. Okey, jadi wahadul qazaf ni syuri'a daf'an lil ar, disyariatkan untuk menolak sebarang keaiban anil muttaham, daripada orang yang dituduh, kama alimta, macam yang kau tahu. Wa idza lam yathbutil had, dan bila tak sabit sebarang had tak sabit li ikhtilal syurut, kerana syarat tak cukup, uziral qazifu, akan ditakzir si pengqazaf bima yarahul qadi munasibah, dengan apa yang dilihat oleh qadi sebagai benda yang munasabah, sediakan laksanakan. Itu syarat-syarat. Jadi untuk laksanakan benda berkenaan, itu syarat-syarat diletakkan. 3 pada pelaku penuduh, 5 pada yang dituduh. Cukup syarat berkenaan, maka akan didirikan. Tapi kalau dia kata tak cukup syarat, tapi tuduhan berjalan, adakah akan dibiarkan saja? Contoh macam bukan seorang Muslim, ataupun bukan seorang yang ifah, tapi lain yang cukup, mahkamah akan takzir orang tu. Dia bukan dilepas, dia akan takzir. Dia akan dikenakan dengan hukuman takzir kerana menuduh dengan tanpa bukti, bahkan cuba untuk merosakkan maruah orang lain. Dengan sebab itu kita kata, walaupun kita orang tu tidak kena sebat 80, tapi akan kena benda lain. Maksudnya bukan dilepaskan. Yang salah faham pula, ini lepas untuk orang Islam je ke? Tak, untuk orang Islam. Tapi orang Islam, dia akan tak kena lah had, tapi kena benda lain. Mahkamah tetap akan hukum dia akan dengan apa yang hakim lihat sesuai. Baik, ada soalan? Kalau siapa yang ikut buku tu, kalau rasa laju sangat, nanti buka YouTube, boleh tengok sekali lagi. Minta maaf. Belajar 2 kali pandai kan? 2 kali pandai, 2 belajar 2 kali pandai. Dia banyak kali ulang tak apa. Sebenarnya macam kami dulu belajar buku Matan Awal Takrib ni, saya ulang 3-4 kali. Dekat Perak saya baca 3 kali. Khatam. Kan baca kan, dengan ustaz seorang ni, kita orang sentiasa belajar benda ni. Benda sama je. Ustaz tu ajar pun benda ringkas je. Cuma beza kita macam sekarang ni, kita ada dalil. Zaman dulu ustaz ceritakan, terangkan ikut apa yang dia ingat lah. Tapi kalau kata ikutkan syarat-syarat yang kita bincang ni, dalam hadis dan Al-Quran datang untuk menyokong apa yang tajuk ni, yang lebih sikit buku yang kita pakai ni. Tak diterjemahkan, tapi kita pakai buku teks Arab supaya biasakan mata dengan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab banyak dah, tapi tak pernah pakai. Rugi. Siapa nak ni kena pakai. Jelas? Okey. Kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Oh, ada makluman. Sabtu ini 20 September 2014, solat musafir fik perbandingan 11.30 pagi. Ahad 3 petang, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj salaf oleh Ustaz Rasul Dahri. Okey. 21 September 20 September solat musafir. Okey, siapa ada masa kosong sila datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.